segar di pagi hari. Segala sentosa. Assalamualaikum, selamat pagi. Siaran secara langsung. Apa khabar Malaysia hari ini? Kami bawakan istimewa khas untuk anda daripada Old Time White Coffee. Saya Nur Salihah Azmi. Dan apa yang lebih istimewa hari ini adalah orang yang cukup istimewa di sebelah saya sini. Silakan. Saya Yusof menemani anda untuk edisi 30 November 2022. Hari terakhir untuk bulan November. Yeah. Dan seperti biasa, anda akan bersama dengan kami selama 1 jam bersama dengan Old Time White Coffee dari jam 9 hingga 10 pagi. Betul. Dan kita jangan lupa hashtag kopi dulu makan dulu. Kalau boleh, saya ni dah lama tak jumpa dengan Izu. Nak kopi dulu makan dulu. Tapi kita buat lepas ni lah Izu. Lepas ni. Baik, apapun terima kasih kita ucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan kami daripada awal kami bersiaran sehinggalah sekarang. Betul. Memasuki hampir ke penghujung tahun. Iaitu sebulan saja lagi. Tak sampai 31 hari pun sebenarnya. Pastinya dah menginjak ke bulan Disember dan 2023 pun dah nak cakap hi dan hello kepada kita semua. Jadi harapkan anda semua ada matlamat dan juga visi untuk 2023. Jadi nak tanyalah visi secara ringkas Izu ni apa untuk tahun depan? Untuk tahun depan, insyaAllah kumpul duit dah kahwin lah. Wow! Lega hati saya dengar. Saya pula lega hati. Itu tak apa, itu belakang cerita. Itu belakang cerita. Baik. Apa-apa hari ini kita ada beberapa berita yang ingin kita kongsikan sebelum kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Antara topik-topiknya, apa dia Salihah? Ya, dan yang untuk pertama ini dan kita kongsikan berita dari portal bernama.com berkenaan tentang pejabat awam dan juga Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyeru semua penjawat awam untuk memberikan kerjasama yang sepenuhnya untuk memberikan orang kata apa, mengembalikan kegemilangan seluruh penjawat awam. Dan sebelum ni dikatakan kita juga mencapai satu tahap yang baik, tetapi agak menurun sedikit dan itu yang diseru oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, meminta penjawat awam bekerjasama dengan kepimpinan kerajaan bagi membawa perubahan agar negara kembali ke zaman kegemilangannya, dan penjawat awam perlu membawa semangat islah iaitu perubahan ke arah kebaikan demi negara kita bersama. Dan ini juga katanya tambahan reformasi adalah satu permulaan untuk negara yang memerlukan perubahan kerana pernah mencapai tahap tertentu, tetapi seperti yang saya cakapkan sebentar tadi, ada sedikit penurunan dan ini adalah sesuatu yang diseru oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Dan katanya juga, dan satu yang boleh dipuji dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim iaitu melawat sendiri setiap jabatan dan juga kementerian dan mendengar pandangan dan juga pendapat mereka, dan ini adalah bagi saya kiranya permulaan yang bagus untuk kita mendengar semua pendapat untuk kita mungkin menjalankan pandangan yang baru dan juga langkah-langkah dan matlamat yang baru untuk menjadikan kerajaan kita ini lebih teguh dan juga ke arah kebaikan seluruh rakyat Malaysia. Dan ini adalah orang kata apa, kalau walaupun penjawat awam ini bertukar kerajaan, tapi penjawat awam itu masih adalah orang yang sama. Jadi itu semangat yang kita perlukan seperti yang diseru oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, terus kekalkan dengan semangat islah iaitu perubahan bersama-sama demi kepentingan seluruh rakyat Malaysia, Izu. Betul, itu sesuatu perkara yang perlu kita tambah baik lagi, terutamanya dalam segi sektor penjawat awam. Baik, beralih kepada sektor ekonomi yang mana KPDNHP iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP telah mengeluarkan kompaun berjumlah RM534,200 kepada 2,205 pengeluar, pemborong dan peruncit ayam serta telur ayam melibatkan pelbagai kesalahan bagi tempoh 5 Februari hingga 28 November 2022. Dan kompaun tersebut dikeluarkan bertujuan bagi membantras pencatutan harga barangan kawalan bersubsidi sepanjang tempoh 5 Februari sehingga 28 November 2022. Daripada jumlah 2,205 kompaun yang dikeluarkan, sebanyak 153
kesalahan melibatkan menjual melebihi harga maksimum, sebanyak 1,980 kesalahan melibatkan tidak mempamerkan tanda harga merah jambu pada barang kawalan, serta sebanyak 72 melibatkan tidak mempamerkan tanda harga. Bagi anda di luar sana yang rasa ragu-ragu dengan sebarang peniaga peruncit ataupun pemborong dan sebagainya, boleh salurkan aduan anda ke portal eaduan.kpdanhp.gov atau di talian pusat 1-800-886-800 atau ke email aduan@kpdanhp.gov.my. Dan itu yang sentiasa kita war-warkan dan ingatkan kepada anda, kalau ada sebarang aduan, maklum balas dan juga informasi kepada siapa yang orang kata degil ni, itu tak nak dengar cakap ya, dan apa aduan kita boleh salurkan yang tadi disebutkan, iaitu ke talian 1-800-886-800 yang paling mudahnya. Dan mungkin kita nak beralih sedikit, kita akan berkongsi juga bersama dengan anda tentang berkenaan tentang banjir yang kabarnya terjadi di daerah Sepang semalam. 2 PPS telah dibuka malam ini, berikutan Kampung Ampar Tenang dan Kampung Seri Tanjung di daerah Sepang dinaiki air sejak petang semalam. Dan katanya terdahulu Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Nur Azam Khamis memaklumkan terdapat insiden ban pecah berlaku susulan hujan lebat di Kampung Ampar Tenang yang menyebabkan terdapat limpahan air. Rupanya ada ban pecah menyebabkan kejadian ini terjadi. Dan selalu juga kita sentiasa ingatkan di musim-musim banjir, dan kejadian ini akan selalu berlaku dan sukar untuk kita ramalkan, tapi yang pastinya kita sentiasalah bersedia untuk menghadapi cuaca yang tidak menentui. Betul, melihat kepada keadaan cuaca, kita nak tengok apakah ramalan cuaca pada hari ini, apakah akan ada hujan di petang hari seperti semalam. Kita tak tahu. Untuk itu kita sama-sama saksikan dahulu ramalan cuaca yang telah disediakan. Saksikan. Silakan. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia pada Julai 2021. Malaysia dikejutkan dengan sebuah berita yang cukup menggemparkan yang melibatkan kanak-kanak OKU, lebih mesra dikenali sebagai Bella. Dan sehingga mewujudnya satu kempen hashtag ataupun tanda pagar Justice for Bella. Dan pada hari ini, seperti sedia maklum, update terkini yang mana mahkamah telah berlakunya prima facie di mahkamah sehingga hakim menyuruh Siti Bainon untuk membela diri pada tarikh 5, 6, 7 dan 8 dan 9 Disember depan. Jadi untuk kita bercakap soal topik kita pada hari ini, penderaan kanak-kanak OKU Bella, penjagaan, perjuangan dan solusi. Kita bersama dengan seorang tetamu yang boleh saya katakan aktivis juga dalam memperjuangkan hak kanak-kanak OKU, terutamanya Bella, iaitu saudara Firdaus Azhaj selaku pensyarah pendidikan awal kanak-kanak dan aktivis Justice for Bella. Apa khabar Tuan Firdaus? Selamat datang ke studio kita hari ini. Terima kasih sudi menjemput saya hari ini. Baik. Silakan, Salihah. Ya, dan bila kita menyebut tentang kes Bella ini, pastinya kita tahu pelbagai gerakan dan juga tindakan solidariti telah diberikan rentetan isu kes ini. Jadi pertama sekali yang kita nak minta pandangan kepada saudara Firdaus berkenaan tentang bagaimana tercetusnya gerakan ini dan sendiri pelibatan Cik Firdaus. Okey, terima kasih. Salihah, terima kasih juga. Selamat pagi semua. Sebenarnya saya asalnya bukanlah seorang aktivis. Tak pernah terfikir pun nak jadi aktivis. Okay. So pada gerakan Justice for Bella ni kami terpecah kepada 2 bahagian sebenarnya. Ni saya cerita sedikit sejarah dia lah. Ada 2 bahagian di mana satu fokus kepada perjuangan untuk keadilan terhadap Bella di mahkamah. Waktu tu Monadin, Alif Ahmad dan yang lain-lain lah. Dan saya lagi satu bahagian pula, kita fokus kepada long term punya goal. Di mana kita nak cuba tengok apa masalah sebenar di sebalik kejadian Bella ni. So itu yang tergeraklah saya macam fikir, okey lah. Saya nampak macam saya ada sedikit ilmu yang saya rasa macam saya boleh berkongsi dengan masyarakat dan kita boleh sama-sama belajar dan mendidik
each other dalam isu bela ni sebenarnya. So itu the whole concept, the whole idea. Selain daripada nak dapatkan keadilan terhadap bela lah. Itu tujuan. Baik, Tuan Firdaus kata tadi gerakan daripada Tuan Firdaus untuk long term, jangka masa panjang, yang melihat kepada ada satu kelompongan dekat situ. Sepanjang hampir setahun kes bela dibicarakan, lebih daripada setahun sebenarnya. Apa kelompongan yang Tuan Firdaus dah nampak? Dalam kes bela ni, bila kita buat research, bila kita study, bila saya dapat kes bela ni pada hari di mana rumah bonda dilap, maknanya rumah bonda ni disita. So kita rasa macam time tu saya tak contact lagi dengan Puan Mona ni semua. Saya cakap okey, saya just tengoklah isu bela ni viral kan, tapi okey pasal dera apa semua saya faham lah. So bila kita tengok rumah bonda dilap dan bahagian JKM ketika itu mengeluarkan kenyataan bahawa rumah bonda beroperasi secara haram. So saya cakap ini ada isu lain ni. So kita study lah, saya tengok okey, rupanya bela ni dia mencetuskan satu fenomena yang besar, rantaian yang daripada isu penderaan sampailah isu pengangkatan di Malaysia. Maknanya isu anak angkat, rumah perlindungan, rumah penjagaan, taska, tadika yang tidak berdaftar, rupanya dia besar. So bila kita tengok rantaian ini besar, so saya berfikir macam okey, kita rasa kita ada isu yang lebih panjang yang kita harus selesaikan selain daripada isu yang nak dapat keadilan di mahkamah ni lah. So itu yang kita rasa macam okey, kita kena letak more effort on this part dan kita fokus lah on our part lah. Maknanya second team of justice pembela ni kita fokus kepada nak memperbaiki sistem kebajikan kanak-kanak di negara kita ni. Dan berkaitan dengan kes bela ini, pastinya ini bukan kes yang pertama berkaitan tentang kanak-kanak OKU yang telah didera. Tetapi kenapakah untuk kes bela ini mendapatkan orang kata apa satu liputan yang cukup meluas, dan bagaimana untuk kita memperluaskan lagi skop ini supaya kita dapat membantu kanak-kanak yang lain juga mungkin terlibat dalam situasi yang sama, Encik Firdaus? Soalan yang sangat menarik sebenarnya. Ya, dia macam bila kita kata bela, ada orang cakap lah macam okey, ada je kes-kes dera yang lain sebelum ni kan. Kenapa bela ni sangat special? So pada peringkat kami, pada saya lah, bila kita tengok bela ni sendiri dia ada dia punya charming lah. Dia ada dia punya daya tarikan dia tu sendiri tau, yang menyebabkan semua orang nak bertumpu pada bela, termasuk diri saya. Saya cakap apa yang special sangat budak ni kan, sebab ialah macam Cik cakap lah, sebelum ni ada isu-isu penderaan yang lain yang tapi tak sebesar isu bela. So bila kita tengok bela ni, dia sebatang kara, anak yatim piatu, tak tahu siapa mak ayah dia. Dia ditemui di Chowkit berkeliaran pada umur 3-4 tahun dan diselamatkan, diletakkan di bawah jaket. So dia ni tak ada siapa-siapa. So bila kita fikir macam Allah, isu-isu yang lain sebelum ni ada family, ada yang tampil mengaku dia ni keluarga saya, dia ni saya kenal mak dia. Tapi bela sampai ke hari yang berkenaan tu tak ada siapa, sehingga ke hari ni tiada siapa yang boleh dikatakan keluarga daripada bela, ada atau tidak saya tak tahu, yang tampil mengaku yang bela ini adalah keluarga mereka. So itu yang menyebabkan kita rasa macam so kami lah aktivis justice for bela ni, kita cakap bila orang tanya, you guys ni NGO ke? Kami bukan NGO, kami berkhidmat untuk bela. Kami bekerja ni untuk bela, bukan untuk orang lain, untuk bela, nama bela tu sendiri. So saya ni staf bela lah sebenarnya. Kalau kita melihat kepada status bela tu sendiri, macam Tuan Firdaus kata, dia merupakan seorang kanak-kanak yang sebatang kara, sehingga hari ini tiada ahli keluarga yang menuntut dia sebagai ahli keluarga. Kalau kita melihat kepada sejarah kes di mahkamah, di mana sebelum ni bela diletakkan di bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat, sehingga beliau berumur 12 tahun sebelum diluluskan permohonan untuk diletakkan di bawah penjagaan rumah bonda. Ya, betul. Ada kelompongan di situ kalau kita lihat, seperti permohonan rumah bonda memohon bela diletakkan di bawah rumah bonda ni, seolah-olah macam kalau kita tahu status rumah bonda ni tidak didaftarkan, tapi mahkamah meluluskan permohonan itu. Macam mana Tuan Firdaus melihat perkara itu? Dia kalau kita tengok isu rumah bonda ni pula, bila orang cakap pasal isu rumah bonda ni, dia bukan melibatkan hanya sekadar rumah perlindungan. Sebab saya dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, kita dah lama deal dengan isu ni, di mana taska tidak berdaftar. Sebenarnya taska ni bukan tidak berdaftar. Okey, ada taska yang tidak berdaftar dekat luar. Tapi dia ada isu di mana kita panggil silent policy. Okey, di dalam bahasa orang taska ni, pengusaha taska ni, di mana dia beroperasi sementara menunggu lesen dia dapat. So isu rumah bonda adalah isu yang sama, sebab Bainun dia nak saman JKM. Sebab katanya dia dalam proses nak mendapat lesen, nak dapat permit, dia dalam proses, dan pihak JKM tahu. Di mana
rumah bonda ni beroperasi lah, tapi mereka rasa tidak adil apabila tiba-tiba rumah mereka dilak and then dapat bad reputation apa semua. So itu bila kita tengok pada isu tu, kita nampak macam ini ada something wrong lah. Macam mana rumah yang sebegini keadaannya boleh dapat kelulusan. So itu soalan berkait pula dengan isu pengangkatan. Dia dah jadi isu, dia dah berkait daripada tempat yang tidak berdaftar, dia berkait pula pada isu pengangkatan di mana seorang kanak-kanak di bawah jagaan JKM diberikan kepada orang yang kita panggil orang layak lah, iaitu Siti Bainun. Dan pada peringkat ini dia ada grey area sekarang ni yang masih ada orang belum dapat bukti kukuh lah. Kira macam Bella ni diserahkan kepada Bainun atau diserahkan kepada rumah bonda. Pada peringkat kami punya kira konklusi kami lah. Kami rasa Bella diserahkan kepada Bainun berdasarkan reputasi Bainun yang sangat baik dengan rumah bonda. So Bainun build up reputation dia melalui rumah bonda. So that's why dia dapat that recommendation. So, itulah yang terkaitnya. And then pada ketika itu Bella dibawa ke rumah bonda. So dia bezalah dekat situ, dia bukan rumah bonda tapi dia dibawa ke rumah bonda dan dia dijaga sebelum pindah ke rumah yang di mana dia dipercayai didera itulah. Adakah salah seorang pengasas rumah bonda juga mempengaruhi keputusan mahkamah untuk meluluskan permohonan Bella untuk diletakkan di bawah jagaan Siti Bainun? Kami percaya situasi itu berlaku apabila Syed Azmi sendiri, iaitu Syed Azmi ni selaku penasihat. Pada asalnya dia mengaku dia sebagai penasihat. Dan selepas itu dia jawatan beliau telah dibongkar oleh Alif Ahmad di sosial media. Rupanya Alif Ahmad dapat salinan pertubuhan tu, dan rupanya dia adalah selaku timbalan pengerusi. So dia bukan sekadar penasihat, dia adalah selaku timbalan pengerusi di mana dia adalah juga person in charge untuk rumah bonda. Dan kami percaya based on that juga Bainun mendapat recommendation daripada pihak JKM untuk dapatlah semua anak-anak ni. Dan because of perkara itu juga anak-anak remaja-remaja Malang yang terlanjur di luar sana dihantar ke rumah bonda adalah disebabkan kepercayaan pihak JKM terhadap NGO ini. Dan kita percaya nama Syed Azmi sangat besar kan dalam bidang NGO di mana dia menyelamatkan ramai kanak-kanak, especially kanak-kanak yang ada isu seksual, isu family abuse. Dia banyak. Tapi orang sangat terkejut tiba-tiba saya antara orang yang against dengan apa yang dia buat selama ini, dan saya bongkar semua apa yang dia buat ni. Kami rasa macam ada something yang hidden di sebalik pergerakan beliau lah. Itu yang kami rasa lah. Baiklah, rupanya ada kisah yang agak panjang juga di sebalik sebelum Bella ini berada di rumah bonda sebenarnya. Betul. Ada misteri yang perlu dirungkai. Betul. Banyak lagi yang kita nak rungkaikan, Izu. Dan Saleha, sebelum itu kita nak berehat sebentar, ambil nafas dahulu. Kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia, masih bercakap soal penderaan kanak-kanak OKU Bella, perjuangan dan solusi. Baik, kita nak merungkai lebih banyak misteri berkaitan dengan kes Bella ni, mana macam Tuan Firdaus kata tadi, ada banyak kelompongan yang perlu kita rungkaikan. Jadi Tuan Firdaus, kita nak mulakan dengan soalan yang agak berat sikit. Kalau kita tahu, rumah bonda diasaskan oleh dua orang pengasas, Siti Bainun dan juga Syed Azmi. Kalau kita melihat satu sudut, Siti Bainun yang banyak mengalami pelbagai dakwaan dan sebagainya. Tapi on other side, Syed Azmi dilihat seperti tiada apa-apa yang berlaku dan tiada kes pun didakwa kepada beliau. Betul. Apa sebenarnya yang berlaku? Soalan yang sangat hebat sebenarnya. Jarang orang tanya saya kat dalam program live. Saya congrats you guys sebab berani tanya. Sebab memang kalau ikutkan kita tim Justice for Bella, bila kita tengok kan, saya sendiri pernah cakap kat Siti Bainun. Benda ni tak fair berlaku kat atas awak sebab awak seorang je yang menghadap semua ni, sedangkan lagi satu pihak sedang bebas pergi melancong, melakukan umrah 2-3 kali dan memungut derma, masih melakukan aktiviti, sedangkan awak kena ulang-alik pergi mahkamah. Saya bagi tahu kat Siti Bainun benda ni. So pada peringkat kami rasa macam kenapa Syed Azmi ni masih dibiarkan lagi bebas? Sebab itu pasal itulah kami keluarkan satu memorandum, di mana memorandum ni saya dan ada lagi 2 orang peguam yang kita rangkakan supaya ingin meminta pihak yang berwajib untuk memecat. Ada 2 jawatan yang dipegang oleh Syed Azmi di dalam kementerian.
Satu jawatan sebagai penasihat Mahkamah Kanak-kanak Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ya. Selaku penasihat Mahkamah Kanak-kanak. Dan lagi satu dia memegang jawatan di Yayasan Kebajikan Negara. So dua-dua jawatan ini di bawah YB Rina, mantan Kementerian Wanita sebelum ni. So kita dah usulkan memorandum ni pada beliau, tapi ianya ditolak, dan sehingga ke hari ini kita dah dapat lebih kurang 115,000 orang yang menyokong, dan kami akan terus membawa memorandum ini ke peringkat yang seterusnya lah. So itu yang orang tanya, kenapa Syed Azmi masih bebas? So itu soalan yang kami juga tertanya-tanya. Kenapa sehingga ke hari ini tidak ada sebarang tindakan yang dikenakan terhadap Syed Azmi? Memandangkan beliau juga terpalit dengan isu berkenaan, dan selaku penasihat Mahkamah Kanak-kanak mempunyai rumah perlindungan yang tidak berdaftar. Itu dah ada konflik of interest, dan you dah tak boleh nampak sebagai seorang ikon dah dekat situ. Kan, sebab you memperjuangkan hak kanak-kanak, sedangkan hak kanak-kanak yang di bawah you ni you tak jaga. Implikasi dia apabila berlaku apa-apa di dalam rumah yang tidak berdaftar ini, pihak yang menguruskannya bebas daripada tuduhan. Semuanya akan diletakkan pada mangsa lah. Itu implikasinya. So kita tertanyalah kenapa beliau masih lagi bebas. 115,000 memorandum yang dah menandatangani memorandum itu. Targetnya 150,000. Target kami 150,000. Sekarang ni dah ke mana? Sekarang ni peringkat mana? Sekarang ni dah 115, dan kami telah dalam hari Jumaat yang lepas, yang mana pada hari Khamis sebelum itu keputusan prima facie dikeluarkan, di mana Bainon didapati harus membela diri di atas dua pertuduhan, iaitu mengabai dan mendera. Okey, dan pada hari Jumaat itu kami berjumpa dengan Ketua Pengarah JKM untuk menyerahkan memorandum ini, dan kami merayu kepada beliau agar untuk mempertimbangkan, di mana memorandum ini pernah ditolak sebelum ini, pernah ditolak juga oleh mantan Perdana Menteri kita, dan ditolak dengan mantan Kementerian Wanita, dan saya harap pihak JKM kali ini dapat mempertimbangkanlah permohonan kami ini untuk melucut atau tengok balik jawatan yang dipegang oleh Syed Azmi ini. Itu harapan kami lah. Ada tak dinyatakan kenapa memorandum itu ditolak? Sehingga ke hari ini kami masih belum dapat jawapan, sebab memang tak ada feedback langsung. Tak ada feedback. Faham? Bila kita serah memorandum ni, kita mengharaplah mungkin ada sedikit komen, mungkin memorandum saya salah ke apa ke, dan kita tak dapat feedback. So kita tak tahu sebab apa kenapanya tidak dilaksanakan. Sebab dalam memorandum ini sangat jelas kami nyatakan kenapa kita harus melucutkan jawatan ni, sebab ada konflik of interest yang sangat jelas. Itu yang itu penjelasan yang cukup jelas daripada Encik Firdaus sendiri. Tapi ini juga menarik untuk saya nak tanyakan kepada Encik Firdaus. Menjalankan gerakan Justice for Bella ni adalah satu, orang kata apa, yang panjang jugalah perjuangannya. Pastinya ada orang kata cabaran, tapi kongsikan cabaran yang paling sukar semenjak Encik Firdaus uruskan gerakan ini. Bagaimana itu? Pada peringkat saya lah. Cabaran dia tu kalau daripada kita punya peranan, cabaran saya yang saya rasa sangat suka adalah untuk memastikan isu Bella ni relevan di social media. Sangat susah. So because kita perlukan attention ni setiap hari. Setiap hari. So kita macam bila kita post kat story kita, kadang-kadang orang pun muak juga kan tengok benda ni kan. Orang tengok kau beria sangat kan. Itu antara cabaran pada saya lah, pada saya personally. Saya rasa itu satu cabaran, sebab saya punya matlamat, saya tak nak isu Bella ni layu. Layu. So saya perlukan perhatian semua warga Malaysia untuk isu Bella, sebab dia isu long term. Dia bukan isu short term di mana Bainon didapati bersalah, kena hukuman nanti dan selesai kes. Tak, dia ada isu long term yang di mana masih ramai lagi kanak-kanak di luar sana, di Taska, di Tadika, di rumah anak yatim, rumah perlindungan yang tidak selamat. Mereka rasa mereka selamat. Duduk di rumah anak yatim, saya selamat dah ni. Ada bumbung, ada orang jaga, ada makanan. Tak. Kalau rumah itu tidak berdaftar, apa-apa yang berlaku di dalam rumah itu, ianya tidak akan jadi tanggungjawab pihak berwajib. Matlamat jangka masa panjang adalah untuk memastikan kes-kes seperti yang berlaku adik Bella ini tidak akan berlaku lagi. Apakah solusi yang Cik Firdaus rasa solusi yang terbaik yang perlu dilakukan oleh pemerintah ataupun pemimpin yang sekarang ataupun yang mungkin akan datang ini perlu lakukan bagi memastikan kes-kes seperti ini terutamanya melibatkan kanak-kanak dan OKU tidak berulang kembali? First kali masa kami jumpa dengan pihak kementerian
ketua pengarah tu kami ada usulkan 8 lah antara beberapa perkara yang kita usulkan. First adalah kita minta supaya mereka menerima memorandum ini. Tujuan kenapa you harus melaksanakan memorandum ini adalah untuk dia menjadi satu benchmark untuk yang memegang jawatan sebagai orang kata so-called aktivis atau penjaga hak asasi kanak-kanak ni. So kalau you nak buat benda ketua kanak-kanak, pastikan perkara yang you buat ni betul dulu. Okay. And then yang seterusnya adalah untuk melihat balik akta di dalam negara yang fokus kepada bahagian kanak-kanak, sebab akta kita ni dah terlalu lama. Dan kita tengok, yalah, masa berubah, zaman berubah, teknologi berubah. So kita kena adaptasi dengan keadaan semasa. So bila kita tengok akta-akta ni, dia dah terlalu lama. And then sampai ada pihak yang ambil kesempatan. Sebab akta ni dah lama sangat. So itu yang kita rasakan sangat-sangat penting untuk pihak kementerian bekerja sama dengan mana-mana agensi, dengan universiti, dengan college untuk bahagian pendidikan awal kanak-kanak ni, untuk lihat balik akta perlindungan ni, akta taska dan akta rumah perlindungan, di mana dua akta ini sangat lompong. Saya bagi contohlah, rumah bonda tidak berdaftar, beroperasi bertahun-tahun, collect duit public, kita tak tahu walau alam berapa juta dia dapat. Pihak kementerian hanya kenakan compound RM5,000 saja. So pada saya, bila kita setkan benda ni kat public cakap, okey, saya boleh run lah. Saya boleh buka taska, saya kena compound RM5,000 je, dan saya boleh run lagi bisnes saya. So kita tak nak orang ambil kesempatan sebab akta tu kata RM5,000. So ini antara solusi yang kami rasa penting untuk pihak kementerian lihat balik pada akta ni lah. Apakah akan ada satu gerakan, secara ringkasnya, apakah akan ada satu gerakan untuk meminda akta-akta melibatkan akta kanak-kanak dan juga akta rumah perlindungan ini di masa hadapan, selain daripada Justice for Bella, daripada Tuan Firdaus sendiri? Memang akan ada. Itu janji kami pada pihak kementerian. Kami cakap with or without them, kami tetap akan bergerak, kami tetap akan push untuk lihat balik akta ni. Sebab akta ni dia kira macam tulang belakang kepada semua perkara yang berlaku ni. So kalau akta ni dah cacat, so daripada peringkat akta sampailah pemantauan dan penjagaan kanak-kanak tu akan cacat. Dia akan ada masalah, the whole journey tu akan ada masalah. So kita kena betulkan balik yang dalam akta tu, lihat balik, kemaskan balik mengikut keadaan yang semasa, yang sesuai sekarang ni, dan bukan hanya keadaan semasa sekarang, dan mungkin supaya akta tu boleh dipakai lagi 10 ke 20 tahun. So ini yang kita nak tengok. You tak boleh buat akta sekadar nak cover isu semasa saja kan. So kita kena tengok untuk long term, boleh tak akta ni melindungi anak-anak di Malaysia ni untuk lagi 20 tahun, lagi 50 tahun. Jadi pembinaan dan juga kemaskini perlu dilakukan bagi memastikan ia relevan untuk 50 tahun akan datang. Ya, betul. Dan orang kata ini adalah bukan saja untuk kes Bella sahaja, tapi haruslah kita ada satu usaha yang di masa hadapan juga melindungi kes-kes yang melibatkan kanak-kanak ini. Dari segi seperti kita bincangkan tadi, mungkin akta-akta yang perlu ditambah baik, dan juga penlibatan kerajaan dan juga masyarakat juga penting Izu, kena cakna dengan isu-isu seperti ini juga. Apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Firdaus Azhaj atas kesudian berkongsi mengenai topik kita, penderaan kanak-kanak OKU Bella, perjuangan dan solusi. Saya rasa topik ini cukup menarik untuk kita bawakan ke sesi yang seterusnya, tapi panjang lagi nak tanya ni. Apakah terdaya? Mungkin kita boleh anjak ke 1 jam, tapi kita nak berehat seketika. Kita tengok dulu VT yang telah disediakan oleh wartawan kita dari Pulau Pinang. Apakah dia? Sama-sama kita saksikan. Silakan. Salam sejahtera kepada semua penonton Bernama TV. Hari ini, saya ingin berkongsi mengenai Micron Technology akan mewujudkan pusat jagaan kanak-kanak dibiayai secara awam swasta yang pertama di Batu Kawan, Malaysia, dalam usaha menyokong keseimbangan dalam pekerjaan dan kehidupan bagi pekerjanya. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Micron Technology, Datuk Sanjay Mehrotra, berkata, pusat jagaan kanak-kanak tubuhkan menerusi kerjasama dengan Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Talent Corp. Pusat jagaan ini akan beroperasi pada Disember depan. Ia dijangka dapat menampung 100 kanak-kanak berusia 3 hingga 6 tahun. Katanya kepada pemberita pada majlis pelancaran pusat jagaan kanak-kanak itu di Pusat Komersial Borealis Batu Kawan. Sanjay berkata, pusat itu akan diuruskan oleh White House Education Group, operator ternama dalam fasiliti pendidikan serta penjagaan awal kanak-kanak di Malaysia. Menjelas lebih lanjut, beliau menyatakan pusat itu hanya untuk pekerja Micron dan ia ditawarkan dengan jumlah yuran yang berpatutan. Akses kepada penjagaan anak adalah antara penentu terbesar sama ada ibu bapa yang bekerja
dan ibu khususnya mampu membina kejayaan yang kukuh dan memuaskan. Ini adalah sebahagian daripada strategi Micron untuk membina satu pasukan dalam kepelbagaian dan bakat. Kami gembira kerana dapat menawarkan subsidi penjagaan harian yang sangat baik untuk keluarga Micron kami di sini. Katanya, sekian saja laporan saya. Terima kasih. Kita gandingkannya plan postpaid dengan plan fiber. Adakah anda mempunyai masalah dengan sambungan internet anda? Adakah anda tahu apa yang menyebabkan masalah tersebut? Dan yang paling penting, adakah anda berjaya menyelesaikan masalah itu? Jadi ayuh bersama dengan saya, Adil Hidayat, di rancangan Internet dan Anda, di mana kita akan bincangkan topik-topik berkaitan dengan internet di negara kita ini bersama dengan telco-telco utama seperti Maxis, Digi, U Mobile dan juga Celcom. Jadi, saksikan di Bernama TV, saluran Astro 502 pada setiap hari Khamis jam 8.30 malam. Sekarang dah dengan pisau penan yang pola. Menang dengan tas itu. Oh, kadang-kadang 40 biji dengan tas. Ada jenis tu, ada 2 jenis lah. Ada yang kanan, ada yang kiri. It's nice to have them in the house, close to your heart lah. It's my favorite things. Everything. I let mom used to do the beads, so it's nice memories for us. Saksikan Malam Gemilang Industri Perfilman Malaysia. Malam Anugerah Festival Filem Malaysia ke-32 akan berlangsung di Encore Melaka pada 2 Disember 2022. Persiaran secara langsung jam 9 malam hanya di TV2 RTM. 31 kategori anugerah. Filem manakah yang akan dinobatkan? Filem terbaik FFM 32. #FFM 32. Filem kita, citra kita. Baiklah, kami bawakan kepada anda istimewa agenda untuk Festival Filem Malaysia dan calon-calonnya ialah 2 Izu yang istimewa di studio hari ini dan juga Encik Syuris, tetamu kita daripada Finas. Okey, baiklah Izu, kita hari ini kita nak bercakap santai tentang apa ni yang penting ni? Okey, kita nak bercakap soal filem festival filem Malaysia kali ke-32. Dan pada hari ini saya harap Saleha tak keliru lah sebab kita ada 2 Izu pada hari ini. Ada 2 Izu yang mana ni? Satu Izu Yusof, satu lagi Izu Islam. Tapi tak apa, itu kita akan serta kemudian. Tapi kita nak go through berkaitan dengan FFM terlebih dahulu bersama dengan kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Encik Syuris Ratna Krishnan selaku ahli Perbadanan Finas. Apa khabar Encik Syuris? Sihat, selamat pagi. Okey, baiklah, kita nak mulakan sesuatu yang cukup santai je hari ini berkenaan tentang FFM ke-32. Bagaimana untuk tahun ini, bagaimana pelancurannya Encik Syuris, silakan. Okey, pelancuran dia agak menarik pasal selalunya mereka dah lama tak keluar daripada KL. Yeah. So sekarang dah pergi keluar daripada KL. Kami pilih Melaka lah. Melaka, why Melaka? Pasal Melaka to the spot. Yeah. And banyak khazanah-khazanah dekat Melaka, sejarah-sejarah dekat Melaka, and banyak kita dapat Encore Mall. Encore and international art performance sebenarnya. And then dia punya keistimewaan dia adalah 360 degree dia punya stage. Itu dia, okey. So itu yang main sebab lah kita pilih Melaka. And then satu lagi kita ada perkenalkan Anugerah Short Film Festival, Anugerah Short Film dan juga Anugerah International Film. Baik. And then kali ni pemenang juga akan dapat wang tunai. Untuk setiap kategori yang mereka participate dalam FFM 32 ni. Berapakah jumlahnya, Cik Syuris? Itu secret sikit. Yang satunya, rahsia tidak boleh diberitahu. Yang saya boleh cakap, yang filem terbaik tu amount dia agak besar, 500,000.
Wow, Ya. okey. Berbala. Okey, berbalik kepada... Kena buat filem lah lepas ni. Itulah pasal. Okey, nak pergi kepada abang yang terpisah. Saya adik dia abang. Okey. Oh, ni adik dia abang, Kenapa saya abang? Izu Islam, Izu Yusof. Ayahnya. Okey. Okey. Selaku calon pelakon pembantu lelaki terbaik, melihat kepada, kalau kita tengok, kita ada 16 calon dan Izu terpilih selaku top 5. Alhamdulillah. Apakah perasaannya? Sudah tentu saya teruja dan sangat-sangat bersyukur sebab saya langsung tak expect yang saya antara top 5 untuk pelakon pembantu lelaki terbaik filem Juang. Saya sebenarnya pada awalnya dipanggil oleh FFM untuk menjadi award presenter pada malam kemuncak FFM 32. Jadi saya tak expect lah tentang pencalonan ke, saya ada tercalon ke, filem saya ada tercalon ke, langsung tak fikirlah. Fikir tentang nak jadi presenter je lah. Dan then tiba-tiba diorang kata Izu, masa PC hari tu diorang announce yang Izu antara salah seorang yang terlibat dan tercalon untuk filem yang Izu lakonkan. Jadi Izu terharu, teruja dan terkejut sebenarnya. Terharu, teruja dan terkejut sebenarnya. Tiga perasaan sekali tu. Okey, balik kita nak tanya kepada Encik Syuris lah. Untuk tahun ini bagaimana pula pencalonannya dan orang kata apa, bahagian pencalonan mana yang orang kata menjadi orang kata pertumpuan untuk kali ini, FM kali ini? Oh, kali ni pencalonnya semua kategori sebenarnya. Artis, pelakon terbaik, cerita terbaik, and then yang belakang tadbir. So semua anugerah-anugerah yang kita nak sampaikan kali ini cukup menarik. Dan ini untuk memberi vitamin lah kepada penggiat seni. Saya suka ayat vitamin ya. Ya, vitamin. Baik. Silakan Salah. Lagi satu soalan sebelum saya berbalik kepada abang saya. Izu dah cuk baik. Abang minta soalan Okey, tak apa. Bagi adik lah tanya. Sila Salah. Pada Encik Syuris sekali lagi juga. Untuk malam FFM kali ini, orang kata persembahan. Yang penting tu nak tahu juga persembahan siapa yang terlibat, artis-artisnya, Encik Syuris. Oh, artis-artisnya ramai. So kita akan sebelum ingat esok kita akan umumkan semua artis-artis yang dalam terlibat dalam FFM ni, dan kita akan merayakan bersamalah dekat warga-warga Melaka, dan juga warga-warga semua state semua datang ke Melaka juga. Kita dapat banyak sambutan, and then mereka cakap kami akan datang ke Melaka lah. Semua penggiat seni, artis dan juga rakyat Malaysia yang nak support FFM ni. Dan termasuklah Izu Yusof dan Sadiah Azmi juga akan bersama. Okey, Izu silakan. Abangku yang terpisah. Ya, saya adikku. Okey, berlakon dalam satu filem Juang yang melibatkan dokumentari berkaitan dengan situasi kita masa pandemik. Macam mana proses dan juga cabaran yang Izu hadapi sepanjang melakonkan watak di dalam filem Juang tu? Okey, cabaran dia adalah sebab kita syuting pun dalam pandemik kan. Cerita pandemik, kita syuting pun dalam pandemik. Cabaran dia agak sukar sebab norma baru, syuting dalam norma baru. Kita kena pakai mask, kita kena pakai kena jaga penjarakan, even though bersama dengan rakan selebriti ataupun kru-kru, semua every time nak kena sanitize, every time nak kena pakai sarung tangan, nak masuk ke tempat kena pakai sarung tangan dulu. Lepas tu nak start shoot baru kena buka je. Dia agak rumit lah, dia jadi macam leceh sedikit. Tetapi nasib baik juga sebab kita memang dalam pandemik. Jadi semua orang pun buat benda yang sama. Jadi bila kita buat benda yang sama juga, jadi macam tak adalah kekok sangat. And at the same time, Izu ingat lagi, kalau tanya Izu cabaran, antara cabaran untuk melakonkan watak Zaki dalam filem Juang ni, tak silap Izu ada satu scene tu, scene yang di mana Zaki accident. Itu adalah berdasarkan kisah benar, cerita benar. Pada Mei 2020, seorang anggota polis dilanggar pemandu mabuk ketika bertugas semasa Sekatan Jalan Raya. Jadi scene itu melibatkan accident, kena langgar, dan Izu sendiri kena ikat di bawah pacuan 4 roda. Jadi itu antara cabaran jugalah pada Izu untuk jayakan watak Zaki dalam Juang ni. Kalau kita dengar pun dah takut dah tu. Tapi tak ada abang kan. Itulah kisah abang you baru tahu susah abang you kerja ya. Berkaitan tentang filem Juang ini cukup menarik juga. Dikatanya filem Juang ini dimasukkan dalam Guinness Book of Record, the most cast
terlibat dalam filem ini. Banyaknya pelakon terlibat dalam filem ini, jadi dimasukkan dalam Guinness Book of Record. Jadi bagaimana orang kata apa pengalaman Izu berganding dengan orang kata apa syuting yang begitu ramai melibatkan pelakonnya, jadi macam mana situasi itu? Sebenarnya kita bukan saja ada ramai pelakon, kita juga ada ramai pengarah. Kita ada lebih kurang kita ada 5 pengarah. Yusri, Azim Osman, Mak Lai, kita ada KB dan juga Azim M. Osman. Jadi Izu punya cerita hanya terlibat dengan seorang director saja, Abang Yusri, dan cast yang terlibat dengan Izu yang paling banyak bersama dengan Izu adalah Zizan dan juga beberapa lagi artis lain. Jadi sebenarnya kita syuting terpisah. Kita syuting terpisah. Dia ramai, tapi Izu untuk cerita polis diarahkan oleh Abang Yusri, cerita lain diarahkan oleh pengarah-pengarah lain, dan ramai cast tapi kita terpisah, kita berpecah macam cerita kita jugalah, terpisah. Jadi abang yang terpisah. Disebabkan pandemik, susah nak berkumpul dalam satu masa tu, sangat ramai orang, susah. Jadi Izu rasa ini salah satu cara producer untuk mengagihkan begitu ramai pelakon dalam satu masa kita syuting tapi di berlainan tempat. Jadi pengalamannya memang sangat seronok lah. Itu pengalaman yang seronok dan juga pengalaman yang ngeri kalau kita dengar. Tapi berbalik kepada Encik Suresh, mengangkat tema filem kita, citra kita. Apakah istimewanya filem kita dan citra kita ni sehingga diangkat menjadi tema untuk FMM kali ni? Filem kita, maksud kita cakap filem kita that mean dah ada hati dengan tu filem kita. That mean tempatan tu filem kita. So filem kita sekarang ni memang kualiti dan bermutu memang bertambah, and then cara berlakon, and then prop, and then cara stunt memang kita boleh bertanding dengan international filem. Yang citra kita tu kita dah pergi dekat luar negara, and selalunya filem-filem Malaysia kita tempatan tak boleh keluar daripada Malaysia, very small. Now dah boleh dah, macam Mat Kilau, Air Force, semua tayang dekat Indonesia, Pawagam, and then mereka mengalu-alukan dia punya kualiti cara lakonan. And inilah kita nak istiharkan Malaysia ni boleh bertapak pergi luar negara. Dan dengan mengangkat tema filem kita, citra kita ni, pastinya juga adalah satu tema yang artis pencalonan yang akan datang ke malam itu pun kena ikut konsep pakaian juga macam Cik Suresh. Dan satu yang kita nak tahu, mungkin ke arah kita untuk tayangan FFM ini, mungkin ada program-program sisipan yang akan ditayangkan dan di mana mereka akan dapat tonton nanti untuk malam FM. Okey, malam-malam FM ni official kita punya TV station adalah RTM 2. Okey, and then kita pun ada YouTube rasmi Finas. So live, 9 malam live dia boleh tonton. Semua orang boleh tonton. Berbalik pada abang penyabar. Izu macam memang dah ni macam tadi Izu kata dia dengar cabaran, ada dengar pengalaman. Sepanjang lakonan semasa PKP tu, kita tahu suasana dia sangat-sangat susah dengan penjarakan sosial dan sebagainya. Bagaimana Izu mencari inspirasi dan juga ilham untuk meneruskan lakonan dan juga menjayakan program filem Juang tu? Macam mana mencari inspirasi Inspirasi mencari inspirasi tu tak ada lah kan, tak ada filem yang kita nak boleh reference ke apa kan. Cuma saya jadikan keadaan ini sebagai reference dan orang kata gunakan sebaik mungkin lah, which is kita tak pernah dalam dalam kehidupan saya, dalam sepanjang karier saya jadi seorang pelakon, tak pernah lagi berlakon yang kena duduk jauh dengan orang. Tak pernah lagi berlakon kena pakai mask, nak bagi reaction dalam mask, nak bagi orang rasa bila orang tonton dia sedang buat kerut, dia tengah sedih walaupun orang tak nampak muka kita. Itu satu cabaran yang sangat susah untuk kita nak paparkan dekat penonton. Kita memang rasa sedih ni, tapi penonton tengok kita pakai mask, macam mana penonton nak rasa sedih? Jadi dari segi iaitu permainan rasa, dari segi lontaran dialog dan background music lah yang main peranan dan juga shot yang diberikan oleh director dan juga DOP, membantu pelakon-pelakon untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan dalam naskah lah. So sebenarnya cabaran dia agak susah, cuma itulah dia,
cuba servis baik. Cuba servis baik. Itu prinsip abang dan juga adik pegang sampai sekarang. Okey, Izu, Baiklah, secara prinsip. ringkas. Siap. Silakan, Secara ringkas. Okey. Harapan Izu untuk FFM kali ini, memandangkan dicalonkan sebagai top 5 calon pelakon pembantu lelaki terbaik untuk filem Juang. Harapan saya sebenarnya tak meletakkan harapan yang terlalu tinggi untuk saya menang ke apa. Saya dah tercalon dalam 5 yang terbaik ni pun dah kira alhamdulillah. Yeah. Dan saya harap kita semua seluruh rakyat Malaysia dan juga khususnya kepada penggiat-penggiat seni boleh datang beramai-ramai support FFM 32 ni dan merayakan FFM 32 ni, sebab FFM merayakan kita industri yang kecil ni. Jadi kita turut kena bangga dan kita kena support habis-habisan untuk FFM 32. Dan satu lagi harapan saya, adik jangan lari lagi pada abang. Baik. Balik rumah nanti. Baik. Sila Salihah. Ya, dan kita juga ada kepada Encik Syu rasa berkenaan tentang harapan untuk pengajuran FFM kali ini. Dan ya, bagaimana? Okey, harapan kami memang agak baguslah pasal kami dah terima banyak application and then kita melalui FFM ni akan datang tu kita nak banyak penggiat seni menceburi dalam bidang perfilman and then banyak short film akan bertambah lagi dekat Malaysia and kita pun akan pastikan ada jalan untuk young filmmaker ni yang buat short film ni next step untuk buat filem. Harapan kami next tu memang kita boleh bertanding lah, kita punya movie tu boleh telecast, tayang di luar negara banyak sangat. Amin. Dari tadi kita nak ingatkan kepada penonton yang menonton Apa Khabar Malaysia, tarikhnya tu Tarikh ramai tu. Ya, tarikh malam Festival Filem Malaysia ke-32. 2 hari bulan Disember 2022. Dia start 8 malam. Tapi kita boleh tengok dalam live tu 9 malam. Tertempat di Encore Melaka. Baik, Abang Puan, terima kasih kita ucapkan kepada 2 orang tetamu kita yang cukup istimewa, iaitu Encik Syures dan juga abang saya Izul Islam yang bercakap soal Festival Filem Malaysia ke-32 FFM 32. Dan pengajuran kali ini sudah pastinya memberikan satu kelainan. Dan teaser hari ini saya berjumpa abang saya yang sudah lama terpisah. Dan bagi saya istimewa ada diorang di Izu dan juga wakil daripada Finas, dan semoga malam Festival Filem Malaysia ke-32 ini akan berjalan dengan lancar dan cukup gilang gemilang. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada anda yang setia bersama kami selama 1 jam dari 9 hingga ke 10 pagi. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada penaja kita Old Town White Coffee, #kopi dulu makan dulu. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang esok hari bersama dengan tetamu yang lain. Untuk itu saya Izu Yusof, saya Nur Salihah Azmi, jaga diri dan assalamualaikum sehingga berjumpa lagi. Bye. Segala sedosa